Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya doakan semoga kalian sihat walafiat walau di mana pun kalian berada. Baik, terima kasih kerana menonton channel ini. Saya sudah lebih 3 minggu tidak buat video baru. Saya ada video-video yang saya telah schedule untuk di-post. Jadi video-video yang video 4K pemandangan, video anak saya main game tu semuanya telah saya susun dan saya jadualkan untuk dipublikkan. Tapi video-video macam ni, vlog hari ini saya dah lama tak buat. Kerana seperti saya jelaskan dalam video sebelum ini, yang saya akan sibuk dengan urusan penganjuran perlumbaan di Melaka dan juga keterlibatan saya untuk perlumbaan Merdeka Race di Sepang. Sambil itu, walaupun saya dalam keadaan sibuk, sempat jugalah sesekali saya datang ke Wisma Sentral Jalan Ampang, Kuala Lumpur untuk melihat keadaan Kak Satirah. Kak Satirah ada di tempat dia yang sama setelah lebih 6 minggu saya buat laporan polis dan juga di BKL. Okey, laporan polis telah saya buat, laporan di BKL pun telah saya buat. Tujuan saya, niat saya adalah supaya sama ada pihak polis ataupun pihak di BKL atau mana-mana pihak yang berkaitan, yang punya kuasa, yang punya authority, boleh ambil tindakan untuk bantu Kak Satirah ini yang telah menjadi gelandangan ataupun tunawisma di lantai hadapan toko 7-Eleven Wisma Sentral ini, agar dia dapat dibantu, dibawa ke tempat yang boleh memberi perlindungan kepada dia. Mudah-mudahan juga dapat dibantu antara pihak polis dengan pihak kedutaan Indonesia supaya Kak Satirah dapat diuruskan untuk pulang ke kampung halamannya di Indonesia. Pada saya, kita perlu bantu Kak Satirah dan juga gelandangan lain agar keluar daripada kesempitan hidup mereka, supaya kerana mereka ni berhak diberi peluang untuk dibantu. Saya tidak ada cara lain pada waktu ini selain daripada mengharapkan supaya Allah bukakan jalan. Saya tak boleh nak sembunyikan rasa kecewa. Walaupun saya tidak patut bersangka buruk ataupun membuat tuduhan melulu pada pihak-pihak yang berkaitan, saya telah buat laporan polis, saya telah buat laporan di BKL. Jadi saya tak layak sebenarnya, saya tak boleh sebenarnya dengan pengetahuan yang terhad tanpa penjelasan yang nyata mengapa Kak Satirah masih berada di sini tidak dibantu. Jadi saya tidak boleh kata apa-apa tau. Saya tak boleh keluarkan sebarang kenyataan yang mungkin menyinggung ataupun menuduh tanpa bukti pada pihak-pihak lain. Namun begitu, seperti saya kata tadi, saya tidak boleh sembunyikan rasa kecewa saya apabila melihat setelah 6 minggu berlalu daripada tarikh saya buat laporan kepada pihak PDRM, polis dan juga DBKL, saya tak dapat nak sembunyikan kecewa bila melihat Kak Satirah masih lagi terpaksa tidur atas lantai. Saya tidak dapat sembunyikan rasa kecewa bahawa Kak Satirah masih lagi tidak dibantu oleh sesiapa pun. Ikhtiar sudah tapi masih tidak dibantu. Jadi saya muhasabah diri, saya bertanya pada diri saya sendiri. Mungkin kerana saya yang salah, sebab saya meletakkan harapan tu kepada manusia. Saya sandarkan harapan bahawa Kak Satirah ni dapat dibantu oleh manusia. Sepatutnya harapan tu saya tak sandarkan kepada manusia, kerana harapan ni bila diberi kepada manusia dia akan hancur. Harapan apabila diberikan kepada manusia ataupun disandarkan kepada manusia, kita akan kecewa. Saya sepatutnya berharap Allah bantu.
Tak tahulah ya. Saya berharap lah kalau ada rakan-rakan yang tonton video ini, yang kenal, cubalah panjang-panjangkan. Saya terkilah ya bila saya berharap polis boleh bantu. Saya berharap DBKL boleh bantu. Sebenarnya saya patut berharap Allah yang bantu. Ini cuma satu insan, satu wanita bernama Satirah, berasal dari Indonesia saya yakinnya. Dan hanya seorang kita cuba bantu, kita tak mampu. Baru seorang nak bantu, tak mampu. Kak Satirah ni dah jadi gelandangan di Kuala Lumpur, di tempat asing jauh dari kampungnya, lebih dari 3 tahun. Lebih dari 3 tahun. Tempoh yang bukannya singkat. Dan yang lalu lalang depan tempat dia tidur tu ramai. Yang saya tengok sendiri pun. Dan saya dah buat pun usaha untuk lapor kepada pihak polis, kemudian kepada pihak DBKL. Itu sebenarnya menunjukkan bukti jelas bahawa kita manusia ni tidak ada daya upaya pun. Kita berharap, entahlah kan. Yang saya harap sekarang ni adalah semoga Allah bantulah ya. Mudah-mudahan lah Allah lindungi Kak Satirah walaupun dalam keadaan begini. KL sekarang ni hujan je. Jadi dia tidur atas lantai yang basah. Mudah-mudahan kesihatannya terjaga. Mudah-mudahan dirinya dilindungi dari gangguan kan. Hari ni saya tengok dia pakai baju warna lain. Mungkin baju dia dah kotor dan mungkin dia dapat baju ni daripada sumbangan orang lain. Mungkin ada orang yang sedekahkan. Ya, mudah-mudahan begitu Tapi ya, saya tak dapat nak sembunyikan rasa kecewa saya. Kenapa masih tidak lagi dibantu untuk diuruskan penghantaran pulang ke negara asal dia? Di mana silapnya kan? Ini di Kuala Lumpur, di Jalan Ampang ni, di kawasan yang orang kata prime. Takkanlah polis lalu tak nampak ke? Takkanlah DBKL lalu tak nampak kan? Takkan hanya lihat. Kalau seorang gelandangan pun tak dapat bantu, macam mana gelandangan yang lain? Saya tak ada ikhtiar lain sebab bila saya tanya dengan NGO kata bila gelandangan tu bukan warga negara Malaysia, tidak ada dokumen perjalanan sah, maka sukar untuk dibantu kerana akan melibatkan undang-undang yang mana menjadi satu kesalahan pula melindungi pendatang asing tanpa izin. Bila tanya dengan immigration kata afdalnya, sebaiknya lapor pada polis. Kalau tak dapat lapor pada polis, bawa individu yang tidak ada dokumen ni ke immigration. Macam mana? Pejabat immigration buka sampai pukul 11-12 malam ke? Tak kan? Jadi pejabat immigration buka pada waktu pejabat, pagi sampai petang. Pagi sampai petang saya bekerja. Saya boleh ambil cuti, tapi saya tak tahu Kak Satirah di mana. Waktu siang dia tak ada, dia cuma ada waktu malam saja. Waktu malam baru dia datang sini tidur. Dan ini disahkan juga oleh pemilik kedai dan pekerja-pekerja kedai di Selera Ampang, yang hanya beri makan pada Kak Satirah apabila Kak Satirah datang ke kedai mereka. Itu pun pada 9 malam. Kak Satirah tak ada kat sini. Gelandangan tak ada waktu siang kat sini. Jarang lah. Jadi apa yang kita boleh buat kan? Tak tahulah. Saya akan cuba ingat lah malam ni. Dah menghampiri pukul 12 malam. Hari ni masih lagi 11 hari bulan Ogos. 11 hari bulan September. Kan? Tak tahu mana silapnya lah Tapi saya tak salahkan orang lah. Saya salahkan diri saya. Mungkin saya ni ada dosa dengan Allah, menyebabkan terbantut ataupun tidak dapat tertunai pun niat saya nak bantu tu kan. Tak apalah. Saya cuba lagi ikhtiar macam mana. Saya sebenarnya dah malu je. Malu dengan Kak Satirah nak pergi jumpa dia dan sebagainya. Saya lalu tadi memang ada lagi. Sebab saya waktu maghrib tadi, sebelum waktu maghrib tadi, saya dengan rakan kerja saya pergi makan dan nampak Kak Satirah ada di situ, di tempat yang sama, dia tidur. Jadi itulah
Memang tak tahulah nak cakap lah perasaan kecewa tu kan. Tapi doa-doa lah. Saya harap ada kalian yang mendoakan. InsyaAllah saya tahu ramai yang mendoakan. Mudah-mudahan lah kita dapat lihat datangnya bantuan daripada Allah SWT. Semoga perkara ini dapat selesai dengan baik insyaAllah. Baik, saya akhiri vlog saya malam ni insyaAllah dengan ucapan terima kasih sudi kerana menonton lagi video saya. Ya, kita sama-sama doakanlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton video ini. Anda boleh tekan button subscribe di sini dan anda boleh tonton video seterusnya di sini. So, jumpa anda di video seterusnya.